sudah tidak ada, kita pun tidak ada fikir lagi untuk nak ambil anak yatim. Sedangkan inilah pesanan pada Hazaji kita, suruh ambil anak yatim. Lain masa yang lain pula, bila Hazaji tanya, kita kata anak yatim tak ramai. Di Malaysia ni kurang anak yatim yang miskin. Kalau anak yatim pun ada anak yatim, tapi ayah dia tinggal harta banyak. Dia tak nak mari sini. Dia tak nak mari belajar sini. Dia suka lagi nak belajar daripada pergi sambung ke universiti dan sebagainya. Dia beritahu kita. Hazaji senyum. Bila kita beritahu, dia senyum. Itu dan sekalian, itulah kan. Jadi pernah Hazaji tanya kenapa yang kita tak dapat penuhi anak yatim ni. Dan kita pernah beritahu lah, kita pernah ambil sampai 25 orang, tapi mereka ni tak kekal. Allah Alam lah. Kerana apa, di Malaysia ni dia kata anak yatim sangat kurang, anak yatim dan miskin yang nak belajar sini. Walaupun kita sudah cari dah, kita sekarang je tanya. Sebelum pada ini memang kita tanya lah. Kita minta kalkul-kalkul yang explore kan, siapa anak yatim yang nak belajar di sini. Tapi itulah macam kata tadi lah, biasa-biasa pun anak-anak yatim ni pun Masya Allah, walaupun dia yatim, tidak ada orang biayai dia, mungkin dia dapat harta benda daripada keluarga dia dan sebagainya. Dia nak belajar, belajar luar negara, belajar universiti dan sebagainya. Okeylah, untuk perkara yang sama juga, tuan-tuan. Jadi berdasarkan perkara di atas, Syura Malaysia minta kita buat mesyuarat lah, supaya madrasah kita ni terjaga, terpelihara, kekal insya-Allah, dan lebih maju lagi. Begitu juga dakwah tuan-tuan, lebih maju lagi tuan-tuan. Hari ni kita tengok kerja-kerja dakwah ni sangat laju lah tuan-tuan, sangat laju. Bila saya kalkulasi pada satu orang yang dulu dia aktif, sekarang dia masuk balik, dia kata betul Haji. Kalau Haji kata usaha dakwah sekarang ni sangat maju, saya memang saya percaya. Memang saya percaya tu. Saya memang tak ada nak takat dia. Tak ada nak takat. Jadi begitulah tuan-tuan dia. Tempat kita ni pun, walaupun kita kata tenaga kita berkurangan, syura makin kurang, tak ada sebagainya, makin uzur, kurang upaya dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pelapis-pelapis kita ni naik tuan-tuan, bangun. Dan sekarang ni tuan-tuan dia, kita tengok dalam dakwah pula, dulu ada 28 masjid, 28 markah je seluruh Malaysia. Sekarang ni tuan-tuan dia, ada 328 markas seluruh Malaysia. Dulu kita pernah minta dengan Hazaji, minta dengan Syura Malaysia, minta dengan Hazaji lagi nak buat apa ni, markas. Satu kita nak buat di markas Besu, satu nak buat di markas apa, markas Kerteh, satu nak buat di markas Kemaman. Dia tak bagi, Besu je dia bagi, Besu je bagi, sebab jauh daripada kita kan. Besu bagi. Orang subuh masa tu pergi jumpa sendiri, dan dia kira orang daripada apa ni, sempadan Kota Baru, sempadan Kelantan ni jauh dengan Kota Baru, lebih dekat dengan Besut. Maka situ dijadikan satu. Jadi tuan-tuan dia, sekarang ni 328 markas tuan-tuan dia, bayangkanlah. Dan operasi mereka ada sama dengan markas Induk. Markas Induk, markas Siptali. Iaitu, dan juga markas-markas induk, markas negeri tuan-tuan dia, memantau markas-markas zon. Dan sekarang ni tuan-tuan dia, kita ada 14 zon, 14 markaziat zon. Syura minta supaya kita kembang lagi tuan-tuan. Dia kata kamu akan jadi susah sekiranya, ataupun kamu tak akan nampak kerja sekiranya tak mampu untuk pantau semua
mualah-mualah ataupun harkah-harkah yang dibawakan. Memang betul. Jadi so kita pecah lagi. Kalau boleh dia kata zon hanya 3, 4 gitu je. Ataupun 5 je. Maka zon. Dan harkah, dari segi harkah pula, kalau boleh dalam 10, 11, 12 baca surah saja, satu harkah. Kita hari ni 24, 25 ada lagi. 19, 20 tinggi lagi. Jadi maknanya tuan-tuan, dia kerja sekarang sangat laju. Kerja dakwah sangat laju. Sebab tu tuan-tuan, berdasarkan perkara di atas ni, syurah minta kita mesyuarat untuk memeliharakan keberkahan, kemuliaan ini supaya kekal. Kekal ni tuan-tuan, yang pertama sekali kita nak tengok kekal dari segi sedekah jariah wakaf oleh ahli haji muda ni sebenarnya. Dia orang dah khalis, ikhlas semata-mata kepada Allah Taala. Habis harta dia tak apa dah dia kata. Jadi dia tinggal pada kita lah tuan-tuan. Untuk majukan dan sebagainya, kembangkan. Semua akan balik kepada ayah haji muda. Ini yang kita fikirkan. Saya menangis. Bila perkara dia tak dapat jalan, mesti sedih. Ingatkan arwah ni. Bila pertama kali saya pergi dia ajak saya pergi ke Tonggik Istimewa Tanggul. Jadi bila dengar bayan Mawana Umar Palampuri ni, saya tak pernah dengar. Walaupun saya pernah mengaji dengan dekat Tugu Haji Abbas. Mengaji tak dekat Tugu Haji Kadir sini pada Midi dan juga Tanggul. Masa tu memang ngaji tu. Tapi saya kata tak pernah aku dengar bayang seperti mana Umar Palampuri ni. Hebat kan dia. Atas mereka cerita, bila orang minta nama, saya bagi nama 40 hari. Jadi 40 hari yang pertama saya ialah di Bangladesh. Bukan dalam negeri. Lepas pada bentuk nama tu, ayah haji muda bagi peluk saya. Dia menangis. Kata apa ayah haji muda menangis? Menangis aku. Dia kata, mulah anak aku sebenarnya. Walau bukan anak dia. Dia kata, mulah anak aku sebenarnya tu. Bila ambil takazah tu je tuan-tuan boleh. Takazah, sambut takazah. Orang kata apa, mana daripada Terengganu? Tak ada seorang. Saya ambil takazah tu. Tak. Suka sangat dia. Dia kata, mulah anak aku sebenarnya. Walau anak dia, saya bukan anak dia tu. Tak. Tapi masa tu gembiranya dia tu. Dia buat keluar dalam poketnya. Wih binti saya. Ni buat belanja. Dia kata saya ada dah je. Tak apa ambil buat belanja. Lepas tu saya bilang-bilang. Dia buat tu. Ya waktu ni bagi aku. Dia buat tu ya masa tu besar. Tuan-tuan. Besar 500 ya masa tu. Tahun 79. Wow 500 ya. 500 ringgit. Buat belanja. Masya Allah. Saya kata anak dia. Sayang apa binti 200 je. Okeylah tuan-tuan yang ni, itu yang maksudnya bila orang tu bila apa ni orang tanggungjawab kita Syurah Malaysia dia bimbang takut bahawa tanah yang diwakafkan oleh Hazrat Ayah Haji Muda ni tuan-tuan ni takut bimbanglah, takut di apa-apa kan. Jadi untuk itu tuan-tuan ni dia cadang pada kita supaya lebih secure, kita daftarlah cara mana. Tak. Kalau kita tak mampu, dia sanggup. Syurah Malaysia kata dia mampu. Dan Kapten kata insya-Allah kalau tak boleh serah pada kita. Kita akan lantik peguam ke untuk bantu supaya kita dapat buat betul-betul daftaran tanah ni. Dan begitu juga tanah-tanah yang kita baru beli. Ni tanah yang kita dirikan madrasah 3 tingkat ni, Kelah Halim ni 3 tingkat, dan juga satu di rumah 4 tingkat tu, dan juga tanah orang beri tepi tu tu time dia.
kita perlu jaga sekian. Semuanya kita kena jagalah perkara ni tuan-tuan. Bangunan yang dan juga bangunan yang masih ada dalam tanah. Tuan-tuan tengok apa besi cacat-cacat tu. 70,000 dah habis dalam tu. Dalam tanah tu. Jadi struktur dia sama dengan struktur bangunan 4 dekar tu. Jadi kita buat sama dengan ni. Kita buat apa ni? Dipanggil foundation, dipanggil rough foundation. Foundation rakit. Tanah asas seperti mana rakit. Dan di sini tanah ni sudah dikaji oleh apa ni? Oleh jurutera Ayah Hasan Hussein dipanggil apa? Orang untuk buat apa ni kaji untuk kajian tanah sini. Tanah di sini adalah tanah berpasir. Dan seolah-olahnya di sini adalah laluan sungai dulu. Sebab di bawah tu kita gali jumpa kulit-kulit kerang. Kulit kerang, kulit sipu bawah tu. Pasir saja. Bawah ni. Oh, nak tengok itu. Jadi bila dia kaji, dia kata di sini tak perlu piling. Berlainan dengan depan lain. Di sini je. Jadi seolah-olahnya macam memang kalau kita tengok anak sungai tu, tepi ni macam ke lalu ni. Dia mati. Dah. Dia mati. Jadi dia mati, dia ada ikut lain. Seolah-olahnya di sini dulu macam ke anak sungai. Jadi dia kata di sini tak perlu piling. Buat rough foundation sahaja. Jadi dalamlah bangunan ni, bangunan 4 dekar dan bangunan yang sudah ada dalam tanah tu pun kita buat benda yang sama. Saya pun beritahu pada Pak Ma'ruf untuk bangunan tu pun kita boleh buat cara tu juga. Jadi dia ikut kita. Sebelum pada ni dia nak buat piling. Dia kata mahal piling. Jadi alhamdulillah dia buat ikut cara ni juga sama. Dia buat rough foundation juga. Jadi untuk itu tuan-tuan sekalian, maknanya satu lagi syura juga minta kita senantiasa muzakarah lah. Muzakarah iaitu untuk memelihara dakwah dan madrasah ni dalam satu badan, dalam bentuk satu badan. Jangan berpecah. Jangan buat berpecah. Sebab itu syura tidak membenarkan kita bina pagar baru ni. Kita ura-ura kita nak bina pagar lah ni kan. Syura kata jangan bina pagar. Seperti mana yang kita cadangkan. Kemudian kalau kita bina pagar ni menampak sangat seolah-olahnya kita buat perpisahan antara dua pihak tadi, dakwah dan madrasah. Jadi kapten merujukkan kepada dicakap ni, kapten ni dia rujuk kepada pesanan yang dibuat oleh Maulana Faruk. Maulana Faruk, bukan Faruk Akwalah, Faruk Maulana Faruk yang mari tahu kopi di apa? Di Sitali tu. Maulana Faruk kata perpecahan besar akan berlaku jika kita sempadankan antara dakwah dan madrasah yang asalnya satu. Ya. Kata apa? Perpecahan besar akan berlaku jika kita sempadankan antara dakwah dan madrasah yang asalnya satu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antaranya yang dipesan oleh guru kita. Tak ada apa-apa, dia sanggup bantu kita, insya-Allah. Itu sajalah di antara apa yang saya boleh cakap, Datuk. Jadi kalau boleh, apa yang saya cakap ni, tuan-tuan dia, saya pun pada umur yang, orang kata apa, umur yang lanjut, nampaknya segar gini. Alhamdulillah, dengan kurnian Allah Ta'ala, tak ada apa-apa lagi. Kita tak tahu masa depan kita ni. Jadi, jadikanlah apa yang saya cakap ni sebagai satu apa tu? Satu wasiat ke? Kalau satu wasiat kena nangis belaka. Yalah, betul. Jadi tuan-tuan sebab apa? Perkara ni kita sekali lagi tak ada belaka dah. Anak-anak tinggal, anak-anak kita sekalian.
Dan anak-anak kita tak tahu lagi mana cara dia tadbir. Perkara ni kita kalau boleh kita nak berpanjangan. Orang duduk dalam kubur si duduk dalam kubur tu. Duduk tunggu zuriat apa ni, daripada zuriat dia, daripada kita sekalian. Hari ni dia terima apa? Terima bonus hari-hari. Allahu Akbar. Tak habis makan kita kata tak. Masya-Allah. Satu hari tu masa awal-awal lepas pada kekangan PKP kita, awal-awal jemaah Siptani mari. Masa tu yang dihantarnya Syekh Hasnan dan beberapa orang lah. Jadi Syekh Hasnan dia mimpi, tuan-tuan dia nak cerita, tuan-tuan. Dia mimpi satu cahaya yang terang daripada depan dia, depan masjid ni dia kata. Kan dia kata seolah-olah macam kubur dia. Dia cakap ni. Dia kata depan masjid tu memang kubur. Ya, dia kata ya. Mari kita tengok dia kata. Esok kali dia ajak saya tengok. Dia kata aku tengok dah benda tu. Dia kata tu hak yang Haji Muda. Allah kata. Cahaya yang terang daripada sini sampai ke langit kata. Jadi tuan-tuan yang benda, maknanya kedua-dua amal ini, dakwah dan madrasah, ada memberi infak kepada ayah haji kepada yang besar. Orang tua-tua ni dia akan rasa tak? Infak sampai ke infak tak sampai. Tak? Orang mati dia dapat rasa. Kalau tak sampai ke dia lagu mana? Kalau infak dia tergantung, dia punya jariah tergantung kerana niat kita. Kerana niat kita, niat je. Tergantung infak dia, tuan-tuan dia. Tak sampai ke dia. Macam mana tu? Inilah Syura Malaysia kata, kalau boleh, Masya Allah, kita pekat jagalah supaya infak orang tua ni berterusan kepada dia. Jangan kita apa-apa kan, jangan kita fikir selain daripada itu. Sebab ini tuan-tuan ni, tempat ni adalah tempat yang sangat, orang kata apa, sangat tinggi kerohanian. Sangat tinggi kerohanian tu. Kita duduk sini kita tak rasa. Orang yang datang sini memang terasa. Boleh tuan-tuan insya-Allah? Sudah berbagai. Soalan. Oh, ada tanya. Saya boleh jawab, saya tak boleh jawab, saya tak jawab. InsyaAllah. Dah setengah mana dah madrasah ni digesekkan sebagai wakaf. Apa usaha dia buat? Ya. Untuk jawapan saya beri ke adik awal. Adik awal je dulu, ajar ni. Pada tahun 1982 lah, saya ayah haji pergi ke pejabat agama dengan hasrat untuk wakafkan tanah ni, wakaf kos. Jadi Qadi Besar Datuk Haji Abdul Rahman dibagi borang, suruh ayah haji sign, isi dia punya maklumat dan tanda tangan. Dan yang menerima wakaf itu pegawai pendakwa pejabat agama. Ikan yang berhormat Haji Awang Abu Bakar Kepung. Dan yang menjadi saksi saya lah. Dan Qadi Besar kata, baguslah anak dia yang menjadi saksi, ini satu benda yang kuat. Lepas ditanda tangan dan difailkan, saya tanya Qadi Besar, apa lagi yang perlu saya buat? Dia kata, tugas awak sudah selesai, serah pada kami lah untuk sempurnakan semua kerja-kerja ni supaya jadi rasmi sebagai tanah wakaf yang diwakafkan di bawah pentadbiran pejabat agama sebagai wakaf kos. Kos itu ialah sebagai pusat untuk pengajian tahfiz
fardu ain dan juga pusat dakwah dan tabligh. Tiga perkara yang ditulis di atas borang wakaf tersebut. Sehingga sekarang macam itulah keadaan dia. Yang orang wakaf tu ada mana? Ada di pejabat Jabat agama. di pejabat agama yang asal, dan satu dengan saya, dan yang photostat tu ada di dinding pejabat tu. Surat wakaf tanah, surat kebenaran mendirikan surau. Jadi masjid kita ni merupakan surau yang terbesar lah, yang boleh menampung 5,000 orang ni. Jadi taraf dia ialah surau, bukan masjid, surau Kubang Bujuk. Pada kita surau dan masjid tu kita lebih suka panggil masjid lah, masjid. Tapi bukan masjid rasmi. Itu lah. Lepas tu nazir kepada wakaf ni terus Wakaf ni di bawah Maidam. Maidam yang memegang amanah. Tanah tu nama Maidan. Maksudnya Maidan tu ada kuasa untuk campur tanah. Dia sebagai pemegang amanah. Selagi maksud wakaf itu disempurnakan, maka dia tak akan masuk campur. Apabila tugas dia untuk menjaga sebagai pemegang amanah di atas maksud wakaf yang telah dibuat. Itu kerana kalau kita wakaf pada kerajaan sebagai pemegang amanah, ini yang paling selamat. Paling selamat. Jadi itulah yang ayah Haji buat, mewakafkan kepada sekarang ni Maidam lah. Jadi mana cuma memastikan Madrasah ni tanah wakaf ni berjalan untuk mengajar tahfiz, mengajar fardu ain, mengajar orang tabligh. Ya, 3 perkara. Dan yang akan menjalankannya itu Yang menjalankannya itu ialah mesyuarat. Mesyuarat Terengganu, yang di bawah mesyuarat Sri Petaling, yang di bawah mesyuarat Nizamuddin. jadi artinya kuasa menjalankan amanah dalam madrasah ini hendaklah melalui orang-orang yang dilantik oleh Nizamuddin. Ya, Syura Terengganu dan Syura Mesir. ya. Bukan keluarga Haji Buddha. Jadi apabila wakaf dibuat, penerangan telah diberi kepada pewakaf. Apabila kamu mewakafkan tanah kamu, kamu telah melepaskan segala kepentingan. Kepentingan kamu dan kepentingan waris kamu tidak ada lagi. Ini dah jadi milik orang Islam, milik umat. Gitu. Adakah apa ni kuasa hak adil tu Syura Terengganu, Syura Malaysia tu difahami oleh Maidan? Dia faham gitu tak? Macam kita faham ni. Sebab kita tulis untuk tahfiz, fardu ain dan markas dakwah. Jadi mereka faham lah. Markas dakwah ni yang mengendalikan perjalanan wakaf ni untuk menghidupkan tahfiz dan juga fardu ain. Jadi orang tanya saya, Haji ada tak rumah kat dalam ni? Saya kata tak ada. Betul lah. Orang yang mau wakaf ni dia tidak ada kepentingan kat sini. Rumah tak ada, tanah tak ada apa kepentingan. Ada lagi soalan? Datuk ada apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi kepada apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Haji dan Tuan Haji. Pertama, istilah wakaf. Wakaf yang sah dari segi undang-undang adalah apabila ia diserah kepada badan. Datuk ni dia bekas pengurusi Maidam. Bekas pengurusi CEO Maidam.
Dan sekarang ni kita tengok banyak dekat masjid, mana-mana yang mewakafkan tanah, wakaf khos atau wakaf khos atau wakaf am, tidak melalui maidam akan didenda RM5,000 sahaja atau penjara 3 bulan. Mana-mana pihak yang mentadbir wakaf khos atau am, secara bukan diserah pada maidam, akan didenda RM5,000 atau penjara 3 bulan sahaja. 3 tahun. Jadi maksudnya bila kita kata ini wakaf, bermaksud dia telah menjadi milik maidam pada segi harta. Pelaksanaan kerja, pelaksanaan operasi bergantung kepada maidam, tak serah kepada siapa. Dia kerana kalau sebenarnya si pewakaf tu telah melantik beberapa orang pemegang amanah dia, maka biasanya maidam akan lantik orang yang sama, akan serah kepada orang yang sama untuk melaksanakan kerja dengan pengawasan sehingga tidak lari daripada tujuan wakaf. Kalau selagi benda tu berjalan mengikut tujuan wakaf, maka tak ada masalah. Dia akan bagi mana maidam tak lantik siapa-siapa, dia akan serah kepada orang yang diamanahkan oleh wakaf. Cuma nak beritahu lagi keselamatan harta ni sampai bila-bila dia undang-undang, dia tidak boleh jadi nilai dah. Dia tanah wakaf ni pada segi undang-undang. Pada segi Allah Ta'ala wakaf memang ada. Tapi kadang-kadang anak cucu dia boleh jual balik, kubur pun jual balik kadang-kadang. Kerana tanah tu tak diserah kepada maidam, serah kepada pemegang amanah. Bila pemegang amanah mati belakang sekali ataupun tak ada serah secara betul ni, serah mulut saja, maka anak cucu yang lahir kemudian, bila tanah ni jadi mahal, cek tanah siapa? Tanah ayah aku, tanah doktor aku. Tunjuk balik dan banyak kes berlaku, tanah-tanah macam ni diambil dan jual balik. Sehingga kubur-kubur dipindahkan daripada pihak Jabatan Agama, diperintahkan pindahkan kubur tu ke kubur yang lain. Ini pernah berlaku. Banyak kali berlaku. Di beberapa tempat lah. Sehingga satu kerja besar lah, pindah kubur tu kerana duduk tanah ni. Dia nak jual, nak buat bangunan dan sebagainya. Pindah kubur tu satu kerja besar lah ni. Gali satu-satu sampai ke ialah pasir yang nampak hitam tu ambil lagi, ada lagi ambil lagi. Kerja besar. Ini benda berlaku. Sebab itu untuk selamat serahkan kepada maidam bagi nama ni, harta tu. Kemudian maidam akan beri amanah kepada orang yang diamanahkan oleh keluarga tadi ataupun si pewakaf. Jadi kubur yang ada kat dalam ni, ini bukan yang di gazet ni. Yang dibuat tak tanpa gazet. Maknanya tanpa kebenaran lah. Begitu. Jadi kalau ada siapa-siapa kata kalau saya meninggal sipang kat sini, kita tak boleh nak bagi jaminan lah, sebab bukan tempat yang digazetkan. Tidak ada kebenaran diberi untuk dijadikan kawasan itu sebagai kubur. Tapi di Terengganu ni dah jadi macam satu benda yang berlaku hingga sekarang. Bila dia mati, tanah sebelah rumah dia. Biasa ni di kampung-kampung lah. Kubur dia sebelah rumah dia. Kubur yang tak digazet. Jadi tadi saya tanya, saya tadi tu, bila Datuk kata Allah pegang amanah, hanya akan melantik orang yang dilantik untuk menjalankan. Jadi betul berlaku tak? Orang yang diberi amanah oleh pewakaf asal. Biasanya diiktiraf oleh maidam. Diiktiraf oleh maidam. Kalau saya kata tu awalnya Haji Haji Muda, dia bersetuju untuk Syura Madrasah, Syura Terengganu dan Syura Malaysia sebagai pengurus tanah ini. Adakah dalam perjanjian wakaf itu dia tulis begitu? Saya tak bimbang hati ni, dia tak tulis begitu, maka pemahaman orang jabat agama, tanahnya tanah dia. Dia pun akan pada satu masa latih orang dia yang akan menguasai, menguruskan, menetapkan usul-usul sebagai atas rasah yang kita sekarang ini. Dari segi undang-undang memang hak untuk agama. Memang kalau dia nak buat gitu boleh. Tetapi setakat ni tak pernah tengok ya.
sebab dia orang pula orang lain buat macam mana? Okey, ada wakaf. Sejarah dia di seluruh Malaysia begitulah. Tak pernah berlaku dia bawa agama ambil alih. Kalau dah dia jadi wakaf, orang tertentu. Cuma dia kena ada surat lah. Contohnya katakan tak mampu dah. Tak mampu. Berlaku di Pemegang Sungai amanah tak Salam. mampu lagi. Berlaku di Sungai Salam, Malakah Sungai Salam. Tak mampu Ya. sebab ni ayah Haji apa ni? Haji Noh ada, Haji Londi ada, Datuk ada, orang-orang awam ada. Orang tak boleh nak kat muka. Tapi kalau orang tak ada lagi, tinggal ada saya ni. Dan dia nak ceritanya Sungai Salam. Ya. Tuan dia sendiri. Oleh kerana kekangan kewangan tak mampu nak urus, dia suruh kerajaan suruh urus. Boleh suruh. Boleh suruh. Barulah kerajaan ambil alih. Orang yang amanahkan wakaf tu sendiri. Masih ada lagi. Faham tak? Jadi di sini orang yang hidupnya dakwah tabligh lah. Dakwah tabligh sebab dia sebut tu dakwah tabligh dalam tu. Tanah ni. Tapi tak kata pihak yang Betul. akan menguruskan tu. Tapi setakat ni tak pernah berlaku lagi di Malaysia. Jabut agama ambil alih kalau wakaf gini. InsyaAllah alhamdulillah tentu kalah. Dan tuan-tuan haji kita ni adik awal dia bekerja bahagian pejabat tanah Malaysia. Dia tahulah apa yang berlaku kat Malaysia ni. Mana tanah yang dah diambil, mana tanah yang tak diambil. Kenapa kita tak mahu beranikan diri untuk menjelaskan dalam tu yang akan meneruskan adalah syura kita. Biar lok kita tanpa haji kita buat gitu. Dah ditulis Dah ditulis. wakaf kos tu. Tulis nama syurah. Tulis tu berkenaan tentang Dakwah tabligh. untuk dakwah tabligh. Ya. Tapi siapa dia hak akan urus tu tak tahu apa. Orang tabligh lah. Syurah kan? Syurah. Dia berkaitan dengan perkara ni juga macam sebab kerisauan dia tu memang makul lah. Atas dasar tu juga si Taling dia tubuh yayasan supaya campur tangan daripada pihak kerajaan ni yang kemungkinan berlaku tak terduga tanpa kita duga ni akan berlaku setelah berlaku COVID apa semua di situ ni kluster ni kan. Jadi jalan-jalan paling selamat dia pun buat yayasan kita sendiri yang Dia ni pun nampak dah KKM dia jaga masjid kita. Dia bukan bagi kita je. Tulis ya. Contohnya ada orang boleh buat kawal kita. Kalau kita ada nama khusus, agak sikit. Pada perangai yang lebih juga. Mungkin ada beza sikit, Nasab. Mungkin ada beza sikit lah. Harta yang diwakafkan oleh individu dengan harta kerajaan yang diberi untuk tujuan tertentu. Jadi kan satu tanah digunakan untuk buat masjid dan markas lah kata mereka. Kalau kerajaan diminta dan digunakan. Tapi dia tak sama rasanya. Macam tapak surau lah, tapak surau. Kadang-kadang bila nak jalan raya, surau tu dibuang kan. Jalan jadi. Tapi kalau tapak kuih tak jadi pun. Dia ponah. Itu memang kuasa kerajaan tu. Tapi kalau tanah individu yang diwakafkan, tak ni saya tak ada pengalaman nak tengok mana dia kacau. Tanah wakaf individu lah. Tapi kalau tanah kerajaan yang dijadikan kubur, kubur tu boleh dilalui. Walaupun tu lah di gazet, ini bukan wakaf, bukan gazet. Gazet sebagai tanah kubur. Tapi bila kerajaan nak lalu jalan, dia boleh juga. Jadi kalau hak wakaf ni tak tengok apa wakaf sendirian ni tak tengok lagi lah. Kemudian yang macam Ustaz Fuad tadi tu tengok mana dah jelas dah gitu. Orang yang jaga tu di dalam konteks ni jelas. Dia kata wakaf khas. Wakaf khas ni maknanya kita tanah yang dia ni. Tanah ni diwakafkan khas untuk